Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Lebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita diberi kesempatan dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu pada malam ini bagi menyambung pengajian kitab kita. InsyaAllah malam ini kitab Kifayatus Sibyan, kitab Tauhid. Kita berada dalam tajuk yang kedua, hukum syarak. Tajuk yang pertama hukum akal, kita dah selesai. Tajuk yang kedua hukum syarak. Dan tajuk yang ketiga insya-Allah boleh masuk perbincangan utama kitab kita, iaitu perbicaraan tentang sifat ketuhanan. Baik, tajuk yang kedua ini hukum syarak. Yang antara tajuk yang asas yang perlu kita betul-betul faham supaya praktikal kita ataupun amali kita membetuli dengan kehendak yang sebenar. Ataupun apabila kita faham asas hukum syarak ini, barulah setiap perbuatan itu kita akan rasa, kita akan nampak di hati kita. Ini penting kepada asas awal di dalam agama. Jadi asas awal di dalam agama, kalau fiqh, kita kena faham hukum syarak dan kita kena faham setiap nama hukum. Diri hukum umum tu kita faham apa dia yang dikatakan hukum syarak, dan yang kedua kita faham setiap hukum syarak, setiap nama hukum syarak. Apa yang dikatakan wajib, bukan contoh lagi, biar faham wajib dulu, jangan faham benda yang diwajibkan, benda biar dulu. Kita faham dulu satu-satu diri. Umumnya kita faham hukum syarak. Yang kedua kita faham diri hukum. Yang dikatakan wajib apa dia, yang dikatakan sunat apa dia, yang dikatakan haram apa dia, yang dikatakan makruh apa dia. Barulah seterusnya kita faham benda. Benda yang diwajibkan, benda yang diharamkan, benda yang dimakruhkan, benda yang disunatkan. Sebelum kita faham benda tu cara kita nak praktik benda tu. Ini yang pertama kena faham diri dulu. Apa yang dinamakan wajib. Kalau kita faham diri satu hukum, barulah dia akan nampak di hati kita dan dia akan rasa di hati kita. Dia akan nampak besar tanggungjawab dengan Allah Ta'ala yang nama wajib. Jadi sebelum kita nak nampak di hati kita, nak rasa benda yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, baru kita boleh rasa, boleh nampak di hati kita besarnya benda yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana kita kena wajib. Apabila kita kena hukum wajib, maka benda itu kita akan besar, kerana kita tahu apa dia wajib. Apa saja benda yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, kita akan nampak besar. Kita akan rasa di hati kita benda tu azim, benda tu besar, dan kita akan cakna. Jadi apabila kita nak interaksi dengan hukum ini, nak datangnya rasa ini, perlukan asas awal dia ialah memahami satu demi satu hukum syarak. Baik, kita sambung malam ni hukum yang kedua. Hukum pertama ada dua, iaitu wajib dan sunat. Hukum yang kedua ini ada dua, iaitu haram dan makruh. Baik, sebelum sambung malam ni haram dan makruh,
Kita ulang sekali lagi yang kata hukum syarak dari segi rumusan hukum syarak, supaya mudah untuk kita faham. Yang kata hukum syarak ni tuan-tuan, apa dia hukum syarak ni? Yang kata hukum yang digubal oleh Allah Ta'ala, dia beza dengan hukum akal. Kalau hukum akal bukan hukum digubal oleh akal. Hukum akal hukum yang diputus oleh akal, bukan akal yang menggubal. Cuma akal putus mengikut realiti yang sebenar. Dia follow saja. Akal ini memutuskan mengikut realiti yang sebenar. Kalau realiti yang sebenar Allah Ta'ala ni jenis ada, akal hanya putus mesti ada. Itu saja. Bukan akal gubal. Bukan akal menggubalkan nama hukum wajib, nama sunat. Bukan. Itu beza dengan hukum syarak. Kalau hukum akal, dia memutuskan mengikut keputusan, mengikut realiti yang sebenar. Realiti yang sebenar tuan-tuan, Allah Ta'ala tidak boleh ada dua dan ada tiga. Maka akal memutuskan mengikut realiti yang sebenar, akal putuskan, rumuskan, mesti tidak Allah bersifat dengan berbilang. Itu hukum akal. Adapun yang kita nak bincang ni nama dia hukum syarak. Hukum ketetapan. Syarak yang digubal oleh Allah Ta'ala. Syarak itu dia merujuk kepada Allah Ta'ala. Sebab itu apabila kita sebut syari' ada dua. Syari' hakiki Allah Ta'ala. Syari' majazi Nabi. Kalau hukum syarak dia ada dua. Syarak yang sebenar, orang yang menggubal undang-undang sebenar, nama Allah Ta'ala. Dan syarak majazi disandarkan kepada Nabi. Bukan sebenar, tapi sandaran, pinjaman, nisbah saja. Sebab tu panggil syarak majazi ini refer kepada Nabi kita. Kenapa? Dia orang yang membawa, dia orang yang menyampaikan. Sebab tu dipanggil utusan. Nabi ini, Rasul ini makna Melayu kita utusan. Adapun Rasul bahasa Arab, bahasa Melayu dipanggil utusan. Orang yang diutuskan oleh Allah Ta'ala membawa arahan Allah Ta'ala, membawa maklumat yang berbentuk arahan, yang berbentuk perintah, yang berbentuk larangan daripada Allah Ta'ala. Maka orang yang membawa hukum ini dinamakan syari' majazi. Sebab tu hukum syarak, ketetapan yang digubal yang oleh syari' oleh Allah Ta'ala. Baik. Itu bahasa mudah. Adapun bahasa yang ilmiahnya, apa dia yang disebut hukum syarak? Hukum syarak ini dia khitab. Kita rumus tuan-tuan. Khitabullah Ta'ala al-muta'alliku bi af'alil mukallifin. Kita rumuskan khitab ni apa dia? Khitab ini ialah arahan ataupun perintah Allah Ta'ala. Itu khitab. Apabila sebut hukum syarak, kita terbayang di minda kita perintah dan arahan daripada Allah Ta'ala. Maka yang kita nak tahu ni tuan-tuan, bentuk perintah ini terbahagi kepada berapa? Perintah Allah Ta'ala, arahan Allah Ta'ala ini yang ditaklif atas mukallaf ini, atas manusia ini, ada berapa bentuk? Maka umumnya tuan-tuan, perintah Allah Ta'ala ini terbahagi kepada dua bentuk. Kita ingat secara umum saja. Khitab Allah Ta'ala ni yang ditujukan kepada manusia, kepada mukallaf, ada dua bentuk perintah Allah Ta'ala. Bentuk yang pertama, nama dia ialah yang berbentuk suruhan. Perintah yang berbentuk suruhan. Dalam bahasa usul fiqh disebut talab. Ma tuliba, dalam bentuk suruhan. Maka bentuk suruhan ini pula diterbahagi kepada dua. Itu yang kata hukum syarak ada 5. Kalau 5 tu kita boleh ingat 5 saja, tapi rumusan kita tak faham tuan-tuan, kita tak berapa betul-betul faham. Sebab kita bentuk, kita rumus dalam kerangka mudah faham. Perintah Allah ini ada dua bentuk, suruhan yang pertama, yang kedua larangan.
Baik, suruhan ini tuan-tuan terbahagi kepada dua. Suruhan ini sama ada dalam bentuk, suruhan ini terbahagi kepada dua, sama ada dalam bentuk wajib dan bentuk sunnah. Ada dua. Lahir dua hukum. Hukum pertama wajib, hukum yang kedua sunnah. Kedua-dua ini tuan-tuan, kedua-dua sunat dan wajib ini dia berada dalam satu komponen. Dia berada dalam satu komponen. Apa dia? Iaitu bentuk suruhan. Dia tak berkhilaf dua ni. Antara wajib dan sunat orang tak panggil khilaf dalam ilmu usul fiqh. Dia tak khilaf. Sebab tu komponen ni kena faham. Kerana wajib dan sunat di sisi ilmu usul fiqh dia sama. Dia dibeza di belakang saja. Antara dua bidang ilmu ini tuan-tuan, fiqh dan usul fiqh, dia ada sedikit perbezaan dari segi ta'rif dan definisi. Yang pertama suruhan, perintah Allah Ta'ala dalam bentuk suruhan. Suruhan yang bernama wajib yang pertama. Yang kedua suruhan yang nama dia sunat. Apa beza dua ni? Yang pertama, dua-duanya suruh. Dua-dua ni sama dari segi ilmu usul fiqh, sama-sama perintah, sama-sama suruh. Sebab tu dalam ilmu usul fiqh wajib dan sunat bukan khilaf. Dia sama. Kerana kedua-dua ini Allah Ta'ala perintah. Cuma beza dia, wajib ma tuliba talaban jaziman. Perbuatan yang diperintah akan sebagai perintah yang mu'tamad, jazim, putus. Apa makna mu'tamad? Tidak ada ruang untuk ditinggalkan. Itu makna mu'tamad. Perintah dalam bentuk mu'tamad, wajib buat. Tidak ada ruang untuk kita tinggal. Tidak ada alasan untuk kita tinggal. Itu dia panggil wajib. Yang kita dah ta'rif bulan lepas. Makna wajib menurut fiqh apa dia? Ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Itu makna wajib menurut fiqh. Kita tahu fiqh ini, kita tahu wajib ini dalam bentuk arahan yang mu'tamad, tidak ada ruang untuk kita tinggalkan. Apa makna wajib? Ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Perbuatan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala pahala bagi sesiapa yang melakukannya, dan dijanjikan oleh Allah Ta'ala dosa bagi sesiapa yang meninggalkannya. Itu yang kata jaziman mu'tamad. Kalau tinggal, berdosa. Tidak ada ruang, tidak ada alasan untuk kita tinggal. Tetap Allah Ta'ala tinggal saja, Allah Ta'ala bagi dosa. Buat, Allah janji pahala. Tinggal, Allah janji dosa. Itu wajib. Bentuk yang kedua sunat. Perintah juga, tapi perintah dalam bentuk sunat. Ada ruang untuk ditinggalkan. Ma tuliba talaban ghaira jaziman. Perbuatan yang diperintah oleh Allah Ta'ala dalam bentuk yang ghaira jaziman, yang tidak mu'tamad, tidak putus. Maknanya ada ruang untuk manusia tinggalkan. Tinggal tak dosa. Sebab itulah ta'rif dari segi fiqh, ma yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Perbuatan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala pahala bagi sesiapa yang melakukan perbuatan sunat ini. Wa la yu'aqabu ala tarkih. Dan perbuatan yang tidak dijanjikan dosa oleh Allah Ta'ala bagi sesiapa yang meninggalkan perkara yang nama sunat. Kita panggil buat dapat pahala, tinggal rugi saja. Itu sunat. Settle tuan-tuan. Bentuk yang kedua yang kita nak sambung pada ni. Bentuk pertama arahan ataupun suruhan. Perintah Allah Ta'ala dalam bentuk suruhan. Ada dua, suruhan wajib kita dah tahu makna dia, suruhan sunat kita dah tahu makna dia.
dan hukum syarak yang kedua dalam bentuk larangan. Yang kita nak sambung malam ni dalam bentuk larangan. Dalam bentuk larangan ini juga terbahagi kepada dua. Larangan yang bernama haram, yang kedua larangan yang bernama makruh. Kedua-dua dilarang oleh Allah Ta'ala. Yang tadi kedua-dua diperintah, perintah kena buat. Ini perintah larang. Perintah supaya kita meninggalkan perbuatan yang nama dia haram dan perbuatan yang nama makruh. Diri hukum dulu kena. Kemudian step yang seterusnya kita kenal benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan benda yang dimakruhkan oleh Allah Ta'ala supaya kita nak tinggalkan kedua-dua. Kerana kedua-dua ini termasuk dalam larangan. Kita orang kita kan apabila makruh kan dia tak nampak sangat larangan. Dia duk main tak apa je. Sebab tu penting untuk kita tahu pembahagian ini, makna makruh ini. Orang kita kata makruh tak apa, buat tak berdosa. Betul dah tu. Cuma nak kena tahu larangan. Kena tinggal. Sebab tinggal itu dapat pahala. Baik, sebelum kita baca kitab, kita rumuh dulu. Yang dikatakan larangan ini ada dua. Yang pertama haram, yang kedua makruh. Apa dia haram? Haram ini larangan dalam bentuk mu'tamad. Itu usul fiqh. Ma nahyu nahyan jaziman. Tu. Dia akan sebut di bawah ni, tetapi ta'rif dia hanya sebut dalam bentuk dalam definisi fiqh sahaja. Dalam usul fiqh dia tak sebut. Di sisi usul fiqh, ulama usul fiqh menyatakan ma nuhiya nahyan jaziman. Perkara nuhiya nahyan jaziman, perkara yang dilarang, naha. Perkara yang dilarang haram. Akan sebagai larangan yang jaziman, yang putus, yang mu'tamad, yang tidak ada kompromi. Tetap kena tinggal. Allah tak bagi ruang. Tidak ada ruang untuk kompromi dengan Allah Ta'ala. Tidak ada alasan untuk kita kata kita nak buat. Tak boleh. Itu dari sudut usul fiqh. Dari sudut fiqh apa dia? Dari sudut fiqh, sekejap lagi kita baca. Dia dah bagi ta'rif dia. Dia bagi ta'rif. Yang kata ma yu'aqabu ala fi'lih wa yuthabu ala tarki. Ma yu'aqabu ala fi'lih, barang yang dijanji oleh Allah Ta'ala dosa. Ma yu'aqabu ala fi'lih, perbuatan yang dijanji oleh Allah Ta'ala dosa bagi mereka yang melakukannya. Wa yuthabu ala fi'lih. Ini yang jarang kadang-kadang kita perasan. Ma yusabu ala fi'lih, dan perbuatan yang dijanji oleh Allah Ta'ala pahala bagi sesiapa yang meninggalkannya. Wa yusabu ala tarkih. Siapa yang meninggalkan perkara haram ini dengan niat menjunjung hukum Allah Ta'ala, itu bahasa fiqh. Bahasa kita dengan niat kerana Allah, dengan niat mengikut perintah Allah. Kerana perintah, kan perintah ada dua. Perintah pertama suruh, perintah kedua larang. Kedua-dua perintah. Kita buat wajib, ikut perintah. Kita buat sunat, ikut perintah. Kita tinggal haram, ikut perintah. Perintah apa? Perintah larangan. Maka kita meninggalkan segala larangan Allah Ta'ala itu kena niat. Ma yusabu ala tarkih. Allah janji memberikan pahala bagi sesiapa yang meninggalkan perkara haram tetapi dengan niat mengikut perintah Allah Ta'ala. Kalau tinggal semata-mata tak terlintas di hati kita kerana ikut larangan, ikut perintah Allah Ta'ala, perintah dalam bentuk larangan, maka tidak ada pahala meninggalkan benda haram. Sekejap lagi kita baca contoh dia. Itu pertama. Baik, makruh pula. Ini kita buat rumuh dulu, kemudian kita baca. Makruh pula, larangan makruh, larangan yang tidak mu'tamad. Kalau tadi mu'tamad. Mu'tamad ni mana apa? Maknanya buat berdosa, tinggal itu dapat pahala. Itu dia panggil mu'tamad. Buat tetap dosa. Buat perkara haram tetap berdosa,
dan tinggal perkara haram itu dengan niat mengikut perintah Allah Ta'ala dapat pahala. Makruh pula sama je konsep dia, cuma tidak ada pahala, tidak ada dosa. Pahala ada kalau niat. Makruh apa? Makruh ni sama manuhiya nahyan ghaira jaziman, perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala akan sebagai larangan dalam bentuk yang tidak putus, tidak mu'tamad. Kalau mu'tamad, buat berdosa. Kalau tidak mu'tamad ini, buat tidak berdosa. Itu makruh orang kita buat, tak berdosa. Dalam fiqh apa dia? Ma yusabu ala tarkih. Ni ma yusabu ala tarkih, perbuatan yang dijanji pahala oleh Allah Ta'ala bagi sesiapa yang meninggalkan makruh ini dengan niat menjunjung hukum Allah, niat mengikut perintah Allah. Tu. Wala yu'aqabu ala fi'li, dan tidak diazab, tak berdosa bagi mereka yang melakukan perkara makruh. Itu beza dia. Makna bahasa mudah, buat makruh tak dosa, tinggal makruh ini dengan niat kerana perintah Allah Ta'ala, itu dapat pahala. Apa contoh dia sekejap lagi. Contoh kita tak buat makruh. Apabila kita nak buat makruh, terlintas di hati kita, aku tinggal makruh dengan niat kerana perintah Allah, dapat pahala. Ketika kita nak buat benda makruh. Contoh sekejap lagi. Baik, kita baca tuan-tuan. Kita dah buat rumusan untuk kita mudah faham. Kita dah tahu yang kata haram apa dia, makruh apa dia. Kemudian kita nak tahu contoh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, muka surat 1 lagi tuan-tuan, berperenggan di bawah sekali. Kata pengarang kitab kita ini, dan tiada. Bukan. Dah haram. Dan makna haram. Dan makna haram itu. Dan makna itu dipanggil makna apa? Dan diri. Tak ada faham. Dan makna haram itu, dan diri hukum yang dipanggil haram itu, apa dia makna haram dalam ilmu fiqh? Dan diri haram itu, apabila kita sebut haram, kita faham apa dia? Barang ni kena pada umum perbuatan, apa saja tu dipanggil barang tu, di umum. Barang yang diseksa pada buat barang. Apa saja barang, tak kira lah, tu umum. Perbuatan, perkara diseksa pada buat perkara. Barang ni perkara. Dan tiada diberi pahala pada tiada buatnya barang. Dan tiada diberi pahala pada tiada buat. Kita tak buat benda haram itu, tidak diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Melainkan, istisna ni, melainkan yang diberi pahala macam mana? Tu dia panggil illah. Melainkan yang diberi pahala oleh Allah Ta'ala, kita tinggal benda haram dapat pahala dengan niat kerana mengikut dan menjunjung hukum Allah Ta'ala. Baru dapat pahala. Melain ni istisna untuk dapat pahala. Yang nak dapat pahala, kita tinggal benda haram macam mana? Haram kita dah tahu. Buat haram, berdosa. Tinggal benda haram tu nak pahala macam mana cara? Tinggal benda haram nak pahala. Tinggal perkara haram semata-mata tidak ada pahala. Melainkan yang ada pahala dengan niat, dengan syarat. Dengan tu qaid pada syarat. Dengan syarat apa? Syarat nak pahala. Tu dipanggil dengar tu syarat kepada nak pahala. Dengan syarat niat terlintas di hati kita. Niat. Nak berlafaz pun boleh. Tapi berlafaz tu sunat saja. Hak wajibnya nak dapat pahala kena niat terlintas di hati kita. Apa yang kena terlintas-lintasan di hati kita? Kerana aku tinggalkan benda haram ini kerana mengikut. Mengikut apa? Mengikut perintah
perintah dalam bentuk larangan. Dan junjung sama ni. Dan ni atas tafsir dia. Yang kata mengikut apa dia? Junjung. Junjung ni apa? Patuh. Tu mana junjung? Menjunjung, yakni patuh kepada hukum, yakni perintah Allah Ta'ala. Dia patuh kepada perintah Allah. Allah Ta'ala larang dalam bentuk haram, maka dia akur, dia patuh. Dia bukan semata-mata tinggal benda haram kerana dia tak suka, dia tak minat. Bukan, tak dapat pahala apa. Tapi kerana perintah Allah Ta'ala, walaupun dia minat nak buat, walaupun dia seronok sangat nak buat, tapi terpaksa dia tinggal. Kenapa terpaksa? Kerana arahan Allah Ta'ala. Arahan dalam bentuk haram. Kalau Allah Ta'ala tak larang, nescaya aku buat. Mana contoh dia? Seperti arak. Seperti minum arak. Jadi kitab kita ni dia ringkas sangat. Dia nota dia. Dia tak nak tulis panjang-panjang. Memang dia ringkas, kena takdir sendiri. Seperti arak. Arak tu tak haram. Tu kena faham ni ayat dia. Seperti arak. Arak ke arak? Arak tak haram. Ya haram minum arak. Letak botol arak depan kita. Haram dah arak? Tak haram. Perbuatan tu haram. Sebab tu hukum syarak kena ingat bi'if'alil mukallifi, dengan perbuatan. Khitab Allah Ta'ala ini khitab kepada apa? Perintah Allah Ta'ala tuju kepada apa? Tuju kepada perbuatan manusia. Tuju kepada perbuatan manusia. Diri arak itu najis. Diri dia tu status dia najis lah. Tapi perbuatan manusia minum itu haram. Kenapa? Kerana diri arak itu, diri semata-mata arak itu haram. Haram apa? Haram minum. Tidak dikaitkan kepada mabuk. Sebab itu sikit walaupun tak mabuk haram. Adapun dikait kepada mabuk itu cairan yang lain. Tu kena faham. Cairan yang lain dia ada syarat, ada kait. Ada cairan yang memabukkan, maka itu haram minum sehingga memabukkan. Kerana haram apabila dikaitkan dapat kait, dapat syarat mabuk. Haram minum ketum sehingga memabukkan. Tapi kalau sekadar jadi untuk ambil istifad, untuk ambil faedah sedikit daripada ketum, untuk jadikan ubat, minum air ketum jadikan ubat sedikit saja, harus. Ni diri undang-undang syarat lah, bukan undang-undang kita ni. Undang kita tak boleh tanam ketum lah. Ustaz siapa yang ada ni? Dia tangkap ni, dia boleh tangkap orang juga. Walaupun bukan bidang kuasa dia ketum ni. PGA pun ada. PGA boleh tak boleh tangkap ketum. Kita semua ada tuan-tuan. Trafik je tak ada. Geng trafik tak ada lagi mengaji. Kita semua ada. Askar ada, PGA ada. Semua ada. Jadi jangan bertukar. Sebab ada kisah sebut kenapa ada orang kata arak kalau mabuk haram, maka itu salah statement itu. Arak ini walaupun tak mabuk tetap haram. Walaupun kita minum satu sudu teh tuan-tuan, tak mabuk pada adatnya. Satu sudu teh tak mabuk. Haram ke tidak? Haram. Walaupun kita minum siti, nak try je dia kata siti tak haram. Satu titik saja tak haram. Haram ni banyak. Mabuk. Maka tidak qaid. Baik. Seperti minum arak. Ia tiada mahu minumnya. Ini yang contoh yang kata nak dapat pahala tak minum arak. Dia tinggalkan minum arak walaupun teringin dia nak rasa arak ni. Lama dah terasa nak minum arak. Maka ketika mana dia terasa dia nak minum arak, dia telitah di hati dia, aku tinggalkan arak ini semata-mata kerana menjunjung hukum Allah Ta'ala. Dapat pahala tinggalkan minum arak. Bukan dapat pahala malening. Saya tak minum lama dah Ustaz. Saya tak pernah minum Ustaz. Dapat pahala tak pernah minum. Dia bukan kira. Dia kira apabila kita nak buat perkara tu. Benda haram ni. Sebab benda haram ni larangan.
Ketika mana kita nak buat tinggal itu, kita tinggal, maka dapat pahala. Sebab tu terlintas di hati kita ketika kita nak buat. Contoh kedua, sebelum contoh haid ni, contoh kedua haid, kita contoh hak lain dulu, takut tak nampak. Haid ni pun untuk orang perempuan. Contoh, ketika mana kita nak buat benda haram, ketika mana nafsu syaitan duk injek kita, ketika mana mulut kita nak ucap perkataan yang termasuk dalam mengumpat, maka dia tahan. Mengumpat tu haram, tinggalkan mengumpat kerana Allah Ta'ala, dapat pahala meninggalkan mengumpat. Dapat pahala tinggal mengumpat. Kalau mengumpat berdosa, tinggal mengumpat dengan junjung, dengan niat kerana perintah Allah Ta'ala, dapat pahala. Dia kena tahulah mengumpat tu apa dia. Ketika dia nak menyebut perkataan yang termasuk dalam mengumpat, dia taham. Dia taham lidah dia jangan sebut. Ataupun dia tukar sebut perkataan lain. Ketika nak menyebut saja si fulan bin si fulan, terus dia kona kot lain. Terletak di hati dia, aku nak sebut dah, hampir dah nak sebut ni, mengumpat dah. Tapi taham, walaupun menggigil. Orang biasa mengumpat tak boleh duduk, tuan-tuan. Tu nak kena taham tu. Demam kalau tak mengumpat sehari. Mengumpat ni apa dia? Payah tu kalau tak faham mengumpat tu. Mengumpat ni tuan-tuan, zikru akhaka bima yukrahu walau bihudratika, walau bihudrah. Zikru akhaka bima yukrah, menyebut suatu perkara yang tidak disukai oleh saudara kamu. Walau bihudrah, walaupun menyebut itu di hadapan dia, termasuk mengumpat. Kalau perkara itu dia tak suka, jangan sebut, kerana termasuk mengumpat. Walaupun di hadapan, ya aku mengumpat depan-depan, orang kita kan dia pandai. Ni aku tak mengumpat, aku sebut depan-depan, mengumpat lah tu. Orang kita dia kata aku nak sebut depan-depan ni, aku bukan mengumpat dah, dia faham mengumpat di belakang je. Tu sebab tu lama buh depan, walau bihudrah, walaupun menyatakan perkara yang tidak disukai oleh saudara kita di hadapan, termasuk mengumpat. Dia tak suka, jangan sebut benda yang dia tak suka. Walaupun gelaran dia, jangan sebut. Ada gelaran yang kawan kita tak seronok, tak suka dengan gelaran itu, maka kita sebut juga, termasuk mengumpat. Kita tahu kawan kita, apabila kita gelarkan dia, kawan-kawan semua pakat gelar, dan gelaran itu tidak disukai oleh dia, kita tahu, maka jangan kita ucap. Contoh mak kudung, walaupun dia kudung, dia tak suka panggil kudung, jangan panggil. Lepas tu beberapa tempat lain lah ada umum. Ini umum, kita tak cerita istisna, kerana kita nak bagi contoh saja. Kalau kita tahu dia tak suka, walaupun memang ada benda tu, tuan-tuan kena ingat poin dia. Poin dia, zikru akhaka bima yukrah ni, menyebut suatu perkara yang tidak disukai. Perkara tu apa dia? Perkara tentang saudara kita, memang ada pada diri dia. Kalau tidak ada, itu dipanggil kadzib. Itu beza dengan kadzib. Apa makna dusta, apa makna mengumpat, disebut dalam kitab penawar bagi hati. Kitab asah pun ada sebut. Sebab tu orang kita dia guna ayat macam mana? Saya sebut benda betul, memang dia buat. Ya salah, dia buat tu panggil mengumpat. Kalau dia tak buat, orang panggil kadzib, dusta. Kita duk reka cipta cerita lain. Ni memang dia buat, ada di diri dia sifat yang kita nak sebut ini. Kita kata contoh ni, contoh saja, kudung. Dia memang kudung, kita panggil mak kudung. Mak kudung tersebut nama. Mak kudung ni, saya tersebut nama ni sebab popular dia tok guru, mak ni. Tapi dia tak marah panggil kudung. Marah mengumpat Mak kudung ni popular nama, seorang alim. Dia anak murid kepada Tok Kenali. Di pondok Tok Kenali dulu nak ada seorang tuan guru besar, alim, dia kudung. Tu saya terlalu tersebut nama dia. Sebab
Nama dia ni hebat. Tersebut mak kudung. Dia kudung kaki. Tangan 2 kudung, kaki 2 kudung. Tapi dia alim. Murid kepada Tok Kenali. Berada di pondok Tok Kenali. Dia mengajar di pondok Tok Kenali. Orang penuh pondok dia. Orang datang mengaji. Pegang kitab ni tuan-tuan, dia kudung, dia pegang kilik tangan. Dua-dua ni. Kaki kudung dua-dua. 2 kudung pun boleh alim tuan-tuan. Kita hebat lagi, boleh alim lebih lagi pada dia. Tapi nak lawan dia tak boleh. Dia hebat. Antara kehebatan dia lagi, isteri ramai. Yang hebat tu pasal kudung pun ramai. Isteri dia khadam, tukar usum. Dia mengajar ke banyak tempat. Isteri muda usum hari ni. Giliran isteri tua usum. Khidmat untuk dia, untuk guru. Boleh jadi ni isteri dia ni nak menikah dengan dia ni, nak khidmat lah, nak tumpan dia. Pahala. Jadi kena pandang positif lah orang perempuan pun. Dua-dua kudung, tangan kaki kudung. Isteri ramai. Kita tak kudung ni tak boleh tarik challenge lah. Tak kudung seorang je. Baik. Kalau dia tak suka panggil mak kudung, tak boleh panggil tuan-tuan. Memang tak boleh panggil. Apa? Walaupun depan dia, di belakang dia pun tak boleh. Termasuk mengumpat. Maka ketika kita nak panggil ni, kita suka, nafsu kita suka, benda orang lain tak suka. Kalau kita tahu kawan kita tak suka panggil gelaran, tu kita nak panggil sangat tu. Jadi kita ni ketika kita nak mengumpat ni, kita taham. Dan niat apa? Niat kerana perintah Allah Ta'ala. Dapat pahala tak mengumpat. Mengumpat ni payah tuan-tuan, kena jaga betul-betul. Nak mengelak mengumpat, jangan suka cerita pasal orang tu je. Jangan cerita. Dia akan jadi terbabah. Kenapa Haji tak datang ini? Wallahu alam. Cukup lah. Jangan tanya lebih. Lebih mula dia nak tambah. Mula, tu bahaya, kita takut terbabah, tertambah. Kalau tertambah benar Haji tak buat, fitnah. Apa nak fitnah pula? Kazib, dusta, haram dengan sebab dusta. Kalau kita tambah benda Haji tak suka, jadi mengumpat. Contoh yang ketiga dia bagi. Contoh ketiga, dan seperti haid, nifas, seperti orang perempuan yang berada dalam haid dan nifas. Itu ayat penuh dia. Haram ia orang yang berada dalam haid dan nifas sembahyang dan puasa. Bila? Dalam masa haid nifas itu. Ketika mana dia berada dalam haid dan nifas tu, contoh setiap bulan orang perempuan datang haid 7 hari, 8 hari, tak kira lah berapa hari, maka dia tak semayang. Haram ke atas dia semayang. Dia tak semayang lah 5 hari, 7 hari contoh dia. Tak semayang. Dapat pahala ke tidak tak semayang 7 hari? Kalau dia tak niat, tak dapat pahala. Pahala semayang? Bukan. Pahala tak semayang. Ni hak lain sikit ni. Orang perempuan saja ada, pahala tak semayang dapat. Orang lelaki jangan, dia tak ada nak ambil tiket ni. Orang lelaki tak semayang, pakai haram lah. Orang perempuan dia tak semayang, tak ada pahala. Setengah orang perempuan cakap macam mana? Dia kata orang perempuan ni tak sempurna ibadat dia. Sungguh, ibadat tak sempurna. Ibadat tak sempurna, tapi ada pahala. Semasa dia tak mendirikan solat dalam haid, tak sempurna ibadat dia, kerana dia tak boleh buat. Tetapi pahala berjalan. Dia ada pahala meninggalkan sembahyang ketika dia haid. Ada pahala meninggalkan sembahyang ketika dalam nifas 60 hari 60 malam. 40 hari nifas dia. 40 hari dia tak sembahyang. Pahala tak sembahyang 40 hari. Ni keadilan Allah Ta'ala. Beri pahala tak sembahyang. Bukan pahala sembahyang dia tak dapat lah. Pahala sembahyang 5 waktu dia tak dapat lah. Tapi pahala tak sembahyang 5 waktu dia dapat. Lagu mana nak kira tu? Kena tanya Allah Ta'ala. Kira lagu mana? Yang kita tahu umum, pahala tak sembahyang. Maka tafriq, tiada diberi pahala ia orang yang meninggalkan sembahyang dalam haid dan nifas itu. Ia meninggalkan sembahyang dan haid dan nifas itu, dan tidak berpuasa dalam masa haid nifas itu, melainkan
Melainkan yang dapat pahala. Melainkan ia orang nifah dan haid itu niat. Macam mana niat? Ini contoh niat. Sahaja aku tinggal sembahyang. Ini contoh ni, lafaz ni. Niat bukan macam ni. Niat dia tidak ada lafaz. Niat dia tak ada rupa. Ni. Seperti ni contoh dia panggil. Sahaja aku tinggal sembahyang dan puasa dalam masa haid nifah ini kerana junjung hukum Allah Ta'ala, barulah diberi pahala pada meninggal sembahyang dan puasa dalam masa haid nifah itu. Baru dapat pahala. Niat wajib ada. Ni contoh ni. Ni contoh niat. Contoh niat ni apa? Lafaz lah kita panggil. Lafaz. Tak nak sebut macam ni, tak apa, yang wajib terlintas hati kita. Aku tak semayang ni apabila datang saja darah haid bulan ni, contoh. Hari pertama saja datang darah, terlintas hati. Aku tak semayang ni kerana mengikut hukum Allah Ta'ala. Ataupun pendek-pendek kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah tu dipanggil lam lillah, tu lam lil amri. Ulama tafsir, lam lillahi ta'ala tu lam lil amri. Apa makna amri? Kerana perintah arahan Allah Ta'ala. Arahan apa? Arahan dalam bentuk larangan. Larangan apa? Larangan dalam bentuk haram. Tu kena tahu tu satu-satu. Terlintas hati kita tak sembahyang kerana Allah Ta'ala. Ni perempuan lah, jangan duk kita buat pula. Kita tak boleh nak beramal lah. Kita masuk waktu je kena azam. Aku akan sembahyang isyak dalam waktu. Setiap kali kita. Tak ada peluang dah untuk aku tak sembahyang. Tak ada peluang. Tak boleh beramal tu. Kena bagi kat perempuan saja untuk aku tak. Kita semua, aku akan masuk waktu saja, lambat lagi nak solat, aku akan sembahyang dalam waktu. Azam. Ataupun segera solat. Usalli fardhu. Baik, settle sahaja aku. Kita dah jelas sebelum daripada ni sahaja tu kau orang tanya. Apa makna sahaja tu? Nawaitu. Sahaja tu asal daripada perkataan qasdun syai'in muqtarinan bil fi'li. Ulama kita terjemah daripada qasdun. Tu keluar sahaja. Sahaja bukan usalli. Kan usalli fardhu, tiba-tiba sahaja aku sembahyang. Dari mana pula terjemah ni? Usalli fardal isya arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Terjemah lain. Terjemah sahaja aku sembahyang. Usalli tu makna aku sembahyang. Usalli fardha, aku sembahyang fardu. Tapi terjemahan ulama kata sahaja aku sembahyang. Di mana punca keluarnya penterjemahan sahaja? Daripada qasdun, niat. Sahaja tu qasdun syai'in muqtarinan. Nawaitu. Sebab tu dah bahasa Arab, nawaitu. Nawaitu apa? Aku niat, nawa. Tu kata nama. Tu dhamir. Khitab kepada aku. Jadi sahaja aku. Sahaja tu datang dari mana? Qasdun. Qasdun ni apa? Qasdun ni tuju, terlintas hati kita. Memang kita aim. Tu sahaja. Sahaja tu sedar. Aku sedar, aku solat. Tu sahaja. Sahaja aku solat. Aku sedar, aku solat. Nak menolak solat dalam keadaan tak sedar, maka bukan niat. Allahu Akbar, tak ada niat pun. Pagi-pagi gosok gigi, tak terlintas niat. Tonton gosok gigi, biasa niat tak? Sahaja aku gosok gigi kerana Allah Ta'ala, tak ada niat. Tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Basuh kecing, tak niat. Basuh berok, tak niat. Sahaja aku basuh berok kerana Allah Ta'ala, bukan. Dia berok lain pula. Sahaja aku basuh kecing kerana Allah Ta'ala, bukan. Tapi bolehlah nak cerita umum. Bersuci najis, bab taharah dia tak perlu niat. Bab taharah kita akan belajar dalam fiqh satu lagi ni. Kita tidak berhajat kepada niat apabila dalam bab taharah dan muamalah. Dua bidang komponen besar tidak perlu niat. Dalam ibadat, 4 ibadat wajib, niat adalah wajib. Dalam bab taharah, muamalah tak perlu kepada niat. Tapi nak pahala, mesti kita sedar, realize, yang kata perbuatan basuh ini sunat. Tu cuma ulama nak cerita bukan niat seperti dalam ibadat.
Bukan kata seperti apabila kita basuh najis, hukum membasuh najis itu sunat, hukum membasuh najis itu wajib. Tengok situasi. Ada kala basuh berak ini situasi dia wajib, ada kala basuh kecil ini situasi wajib, ada kala basuh kecil situasi sunat, ada kala basuh berak ini sunat. Tengok, untuk dapat pahala sunat dan wajib itu kita kena tahu perbuatan membasuh itu, perbuatan taharah itu sunat. Kena tahu. Bukan dengan makna apa? Dengan makna kita nak kena ada niat ketika basuh kecil. Sebelum basuh kecil ataupun kita nak ketika basuh kecil, sahaja aku basuh kecil kerana Allah Ta'ala. Itu nak cerita dalam bab niat yang sebenar. Niat yang sebenar dalam bab ibadah. Sedangkan basuh kecil taharah. Taharah ini untuk dapat pahala mesti dia tahu. Tahu apa? Tahu bahawa perbuatan ini salah satu daripada hukum syarak. Apa hukum dia? Sunat. Kalau dia buat tak tahu tuan-tuan, maka dia tidak akan dapat pahala. Contoh, sebelum kita bersugi, siwak, tak kira lah siwak dengan apa pun semua dapat pahala. Cuma afdal dia pakai kayu arak tu, kayu sugi tu. Afdal pakai kayu sugi, beruh gigi pun dapat pahala. Apa saja dapat pahala, asalkan kriteria yang menepati dengan bahan ataupun alat siwak. Cuma alat siwak yang afdal, dapat pahala afdal kayu sugi. Tapi selain daripada kayu sugi dapat pahala. Maka sebelum kita bersugi, telitah hati kita sunat, baru dapat pahala. Tapi kalau kita buat auto tuan-tuan, tanpa telitah di hati kita ini merupakan syariat sunat daripada Allah Ta'ala, tak dapat. Kerana rutin. Bangkit pagi ambil beruh gigi, tak ubat gigi, jalan auto, cekap pula tu. 2-3 minit cekap tuan-tuan. Tak dapat pahala apa, free. Allah tak bayar pun. Maka nak terlintas hati kita, ni sunat. Sebelum basuh kecil wajib, sebelum basuh berak wajib. Itu dengan makna begitu, sebab taharah kan. Contoh terakhir sebelum kita solat isyak tuan-tuan, makruh pula. Dan makna makruh itu, ni pun sama. Banyak tuan-tuan benda makruh yang kita boleh dapat pahala daripada perbuatan makruh kita tinggal. Jangan buat benda makruh. Cuma caranya kita nak praktik ni, bila kita nak telitah hati kita, nak dapat perbuatan, nak dapat apa? Pahala daripada tak buat benda makruh. Tu kita nak tahu yang tu je. Dan makna makruh itu tiada diseksa pada buatnya. Tiada diseksa, wala yu'aqabu ala fi'lih. Tu. Tiada diseksa pada buatnya perbuatan makruh ni. Dan tiada diberi pahala pada tiada buatnya makruh. Tiada dosa pada melakukan perbuatan makruh, dan tiada diberi pahala pada tiada buat, pada meninggalkan tiada buat. Tak buat, yakni tinggal perbuatan makruh itu tidak ada pahala, melainkan yang ada pahala istisna, melainkan dengan syarat nak pahala. Niat, macam mana niat? Sahaja aku tak mahu buat yang makruh ini contoh sajalah. Ni umum. Maka apa contoh makruh? Kita letaklah contoh makruh. Kerana apa? Kerana junjung hukum Allah, barulah dapat pahala pada tiada buatnya, tiada buat perbuatan makruh. Contoh apa? Banyaklah perbuatan makruh ni. Contoh tuan-tuan, kita berdiri. Ketika berdiri itu kita ambil air nak minum. Maka terlintas di hati kita, kita teringat minum sambil berdiri makruh. La tashrabanna ahadukum qa'iman. Nabi menyatakan la tashrabanna ahadukum, jangan kamu minum qa'iman, hal keadaan kamu sedang berdiri. La di sini mazhab kita al-Imam Syafi'i bincang, adakah larangan nama haram? La ni tak boleh. Larangan. Maka adakah larangan makruh dan larangan haram atau larangan haram? Maka nak tahu makruh dan haram ini fungsi dan peranan para ulama ijtihad. Mujtahid, bukan kita. Kita ikut saja. Sebab tu orang yang nak faham hadis betul-betul, memang dia kena ikut metodologi ulama turas. Tak boleh faham menggunakan akal dia, jahanam. Kerana la banyak. Dia la saja.
Dalam Al-Quran pun banyak sebut statement yang umum ni. Jenis tak boleh ni banyak dalam Al-Quran. Tapi nak faham tak boleh itu, mesti menggunakan apa nama ini, perkataan para ulama. Fahaman cara ulama baru kita boleh faham. Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, jangan la taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu hampir pokok ini. Arahan ini, perkataan ini ditujukan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan kita perlu ingat bahawa Nabi Adam alaihissalam, akal dia, sifat dia, dia pintar, tak sama dengan kita. Dia ada sifat bijaksana. Bijaksana yang tidak ada pada orang biasa. Semua nabi-nabi mula daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi Adam alaihi salam, sama sifat dia empat wujud, empat istihalah, satu harus. Apabila Allah Ta'ala khitab ni tuju arahan ini kepada Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam memahami apa makna la. Kita faham bahasa Arab umum, la ini tidak boleh. Jangan kamu hampir kepada pokok ini. Nabi Adam AS bukan saja dia girka, bahkan dia hantam, dia bedal, dia sapu, dia makan. Kan kata tak boleh. Kenapa ni engkar kepada arahan Allah Ta'ala? Apa sifat Nabi je ni engkar ni? Jaga-jaga. Ni kita nak belajar akidah ni, ada di belakang ni. Ni cerita awal ni. Cerita awal. Sifat dia duduk di belakang. Jangan terungkai sifat akidah kita dengan Nabi kita. Kita kena pegang kemas sifat Nabi yang nama dia amanah. Patanah dan amanah ini dua sifat yang ada pada Nabi Adam AS. Nabi Adam bijak, dia faham apa dia ayat yang digunakan oleh Allah Ta'ala. Tidak sama dengan bahasa yang kita faham. Dan Nabi Adam amanah dengan perintah Allah. Arahan Allah Ta'ala, semua Nabi dia akan amanah. Kalau haram, dia amanah dengan arahan yang nama dia haram. Dia tidak akan buat. Kerana mu'tamad. Nabi sekali-sekali pun, maksudnya walaupun satu kali perbuatan haram, dia tidak akan buat. Jangan kata haram, tuan-tuan. Nabi dia tidak akan melakukan perbuatan makruh melainkan dengan sebab untuk tunjuk hukum kepada umat. Kalau Nabi kita buat ni sekali, dan mengikut riwayat ada dua kali Nabi kita buat benda makruh, dengan sebab apa? Dengan sebab untuk menunjukkan itu hukum, bukan haram. Nabi dia tidak akan buat makruh. Kenapa? Kerana sifat dia amanah. Maka nak faham ayat ini, insya-Allah dapat dalam tajuk yang khusus. Kita akan bahas apa cara yang Nabi faham, yang ulama kita faham. Baik. Dan yang kelima, habis. Baik, contoh apa dia, tuan-tuan? Contoh dia, Nabi kata la tashrabanna ahadukum qa'iman, ketika kita berdiri kita nak minum air, maka lintas di hati kita, ini perbuatan makruh, minum sambil berdiri. Ketika tu kita terus duduk dengan niat menjunjung hukum Allah Ta'ala, maka dapat pahala. Tak apa dia? Tak minum sambil berdiri. Dapat pahala meninggalkan benda makruh. Ketika nak buat benda makruh tu, kita tinggal dia. Ketika tu dapat pahala. Tu contoh minum. Banyak lagi contoh benda makruh banyak. Ketika air sedang panas tu makruh aridi. Apa lagi? Makanan yang berbau makruh. Wudu makruh. Sebut wudu bahaya. Petai makruh. Sebut petai je lah ustaz, jangan sebut wudu tu. Bahaya wudu tu. Wudu makruh. Tak apa, sebutlah berkali-kali wudu. Orang Kelantan dia beli, jangan bimbang. Dia dah tahu lama dah wudu makruh. Tak akan jatuh pasaran wudu, jangan bimbang. Bahkan wudu diimport sampai ekspor sampai ke London. Ada dulu, masa saya belajar dulu, seorang pencarah, dia buat tesis kajian di London, dan sampel kajian dia buat kajian wudu. Sampel kajian dia ialah pelajar-pelajar Kelantan yang belajar di London. Sampel kajian. Dia nak kaji wudu ni kenapa dia punya protein ada dalam wudu tu. Kenapa hebat wudu tu? Rupanya dia kata wudu ni salah satu daripada makanan minda. Jadi kalau tuan-tuan tak mampu nak beli makanan minda, hak mahal-mahal tu, beli hak murah je lah bagi kat anak, wudu. Wudu RM2 lebih ya. Zaman saya dulu 50 sen je wudu hak botol ni. Zaman saya duduk di Kelantan dulu,
50 sen je besar ni. Mungkin zaman tuan-tuan dulu 20 sen je besar ni. Sebab zaman tuan-tuan dulu, zaman 70, kuih berapa sen? 5 sen ke 1 sen. Zaman Datuk berapa? 5 sen. Saya sempat selama 5 sen. Ustaz Capain lagi sempat lah, dia otai pada saya. Saya sempat tahun 83 sebab saya duduk pedalaman. Kalau di bandar ni dah 10 sen dah. Tahun 83, 84 saya masih ingat, 85 saya belajar sekolah rendah. Ayah saya bagi 40 sen saja. 10 sen nasi kabu, dia ada pesan dah. Mau beli nasi kabu 10 sen. Lepas tu mau beli kuih 10 sen. 10 sen dapat 2. 1 5 sen. Kenyang tuan-tuan. Satu dulu besar penumbuk. Kuih dulu besar. Tu nikmat. Nikmat makin ditarik oleh Allah Ta'ala. Hari ni dah lah 50 sen. Kecil saja. Dulu dah lah 5 sen. Besar. Tengok nilai jurang. Kita masih hidup lagi. Jurang besar. Jangan kata anak cucu kita. Nikmat. Value ni Allah Ta'ala tarik. Makin tarik. Makin tarik. Itu nikmat Allah Ta'ala tarik.